Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu berita baik daripada Anwar Ibrahim untuk kita semua. Berita gembira yang kita ingin dengar daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Kalau sebelum ini cerita-cerita tentang kenaikan harga barang menjadi buah mulut di mana-mana tempat, di kedai makan, di kedai mamak, di kedai dobi, bahkan dalam tandas awam pun orang bercerita tentang kenaikan harga barang yang kononnya akan berlaku dalam masa terdekat ini, itu menjadi tular dan senjata kepada parti Perikatan Nasional khususnya pembangkang untuk coba mengelirukan rakyat. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, ini jaminan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang Anda patut share bagi melawan dakyah, bagi melawan perkara yang tidak betul, yaitu berita-berita yang tidak sahih yang mengatakan bahawa kononnya berlaku peningkatan harga barang. Yang menjadi pertanyaan saya ialah setiap kali isu dimainkan berkaitan kenaikan harga barang dan kononnya berlaku peningkatan harga barang, yang menghairankan ialah belum ada laporan yang diterima berkaitan kenaikan harga barang. Di mana buktinya, di mana faktanya bahawa ada kenaikan harga barang? Hanya dicakap-cakap kononnya naik, kononnya naik, kononnya naik, tapi tiada satu laporan pun diterima kenaikan harga barang. Ini menunjukkan bahawa kerajaan sebenarnya berjaya mengawal harga barang dan tidak ada kenaikan daripada yang dikatakan. Dan hari ini Menteri Perdagangan yaitu Salahuddin Ayub jamin tiada kenaikan harga barang hingga hujung tahun. Kerajaan memberikan jaminan tidak akan berlaku sebarang kenaikan harga barang secara melampau sehingga hujung tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, jaminan itu bersandarkan hasil libat urus melibatkan 30 pemain industri yang diadakan di kementeriannya baru-baru ini. Katanya, jika berlaku sebarang kenaikan, pihak industri akan kembali mengadakan rundingan dengan kerajaan untuk melihat rasional berhubung perkara itu. Setakat ini tidak berlaku sebarang kenaikan melibatkan barangan asas bersubsidi. Bagi barangan yang tidak ada subsidi, kita kawal harganya setiap hari, kata beliau lagi. Tidak ada negara di dunia ini yang mengawal semua harga barang. Apa yang ada adalah kerajaan bertanggung jawab mengawal beberapa barang asas rakyat. Itu yang kita buat termasuk Malaysia. Penerangan seperti ini adalah penerangan yang pada pendapat saya amat telus dan tidak ada penyembunyian atau ada cuba diselindungkan. Kerana apabila Menteri ini berkata, di dunia ini tidak ada satu negara pun yang dapat mengawal semua harga barang. Saya fikir ini satu yang perkara rasional. Mana mungkin semua harga barang boleh dikawal oleh kerajaan. Apa yang ada hanyalah kerajaan bertanggung jawab mengawal beberapa barang asas rakyat. Itu boleh dikawal oleh kerajaan. Itu yang kita buat termasuk Malaysia. Kalau parti pembangkang cuba mempersoalkan perkara ini, kita nak tanya kalau nanti mereka nak jadi kerajaan, adakah mereka juga akan mengawal harga semua barang? Ataupun mereka akan menjawab perkara yang sama. Biasalah, belum jadi kerajaan dah kata macam-macam, tapi dah jadi kerajaan, satu benda pun hanya habu. Jadi, jika berlaku fenomena bencana alam, banjir besar dan sebagainya, kita akan pastikan pada masa itu tindakan apa yang perlu dilakukan, kata beliau pada sidang media selepas meninjau harga barangan di Ekosem Setapak Sentral di sini hari ini. Dalam pada itu, Salahuddin turut menafikan dakwaan akan berlakunya kenaikan harga barang pada Ogos sebagaimana yang tular ketika ini. Terdahulu, media melaporkan Dewan Perniagaan dan Industri India Kuala Lumpur dan Selangor menjangkakan harga barangan pengguna bakal meningkat sehingga 20% menjelang Oktober tahun ini dengan didorong dua faktor utama yaitu inflasi import dan peningkatan kos operasi perniagaan di Malaysia. Saudara, ini jaminan yang memang kita tunggu-tunggu daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim, yaitu jaminan kenaikan harga barang tidak akan berlaku sehingga hujung tahun. Jadi tolonglah bantu share video ini supaya semua orang tahu tiada kenaikan harga barang seperti yang diwar-warkan di media sosial. Kalau Anda dengar lagi, Anda boleh kata itu satu pembohongan, berita palsu, fitnah semata-mata dan hanya menjadi modal murahan
untuk coba memenangi PRN yang akan datang ini. Kalau benar-benar ada kenaikan harga barang, cepatlah ambil gambar, buat laporan supaya ianya dapat ditangani dengan segera. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas nih. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Penoroka sendiri buka mulut, buka cerita berkaitan dengan Felda. Kalau selama ini kita dengar cerita daripada Anwar Ibrahim, cerita daripada Muhyiddin Yassin, kita tak tahu siapa yang berbohong, siapa yang betul. Kita pun tak tahu siapa yang sebenarnya mengambil kesempatan daripada kesempitan. Namun demikian, selepas Anwar Ibrahim memberikan penjelasan beliau berkaitan dengan penghapusan hutang Felda berjumlah 8.2 bilion tersebut, maka dengan itulah kita mula terfikir dan kita mula dapat maklumat yang lebih terperinci. Namun Muhyiddin pula cuba mempertahankan diri beliau. Ramai orang mereka kata kedua-duanya sukar dipercayai kerana memerlukan bukti daripada pihak yang berkecuali. Akhirnya, apa yang kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Kita nak dengar sendiri apa kata Penoroka Felda sendiri. Ialah kan, kalau Penoroka Felda sendiri yang cakap, itu ialah pihak yang ketiga. Jadi apa kata Penoroka Felda? Jom saya sampaikan kepada anda. Penoroka Felda akhirnya dedah perkara sebenar isu hutang Felda yang ramai tak tahu. Anda beruntung, Anda share video ini supaya semua orang tahu bahawa inilah perkara sebenar yang berlaku. Sebagai Ketua Penoroka Felda Kebangsaan Felda, saya tampil untuk menceritakan perkara yang sebenarnya mengenai isu hutang Felda, kata Ketua Penoroka Kebangsaan Felda ini. Ketua Penoroka Kebangsaan Felda memberitahu penghapusan hutang-hutang penoroka adalah perjuangan wakil-wakil penoroka di bawah jawatan kuasa perunding penoroka JKPP, yang mana saya sebagai Ketua Penoroka Kebangsaan terlibat secara langsung, kata beliau. Kami melihat 15 tahun Felda tidak mengeluarkan penyata hutang kepada penoroka. Banyak rungutan dari penoroka, ada hutang yang tak wajar. Saya bagi salah satu contoh, sepatutnya, kata beliau, sepatutnya membaca setahun 5 kali. Tapi Felda buat 2 kali. Cas hutang penoroka 5 kali. Ini salah satu sebab penoroka ragu dan tidak puas hati. Sebab banyak sebab-sebab lain lagi. Selaku Ketua Penoroka Kebangsaan Felda, saya telah berbincang perkara ini bersama pengerusi Felda Tan Sri Idris Jusoh di masa itu. Jalan penyelesaiannya, Felda kena hapuskan hutang-hutang penoroka sehingga 2019. Perkara ini dipersetujui bersama oleh Felda dan penoroka. Felda telah merangka kaedah pemotongan ini. Apabila pemansuhan ini berlaku, Felda telah berjumpa kerajaan di masa itu, yaitu yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri. Apabila pemansuhan itu berlaku, Felda telah hilang punca pendapatan. Bagaimana nak bayar hutang-hutang bank dan KWSP serta lain-lain? Kerajaan di masa itu telah bersetuju untuk mengeluarkan sukuk RM9.9 bilion dengan jaminan kerajaan. Dengan mendapat jaminan kerajaan itu, bank-bank telah mengeluarkan pinjaman keuangan untuk disalurkan kepada Felda. Saya sendiri bersama Tan Sri Idris Jusoh, Presiden MBFM, Presiden KEF dan wakil dari pengurusan Felda berjumpa Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pejabat Perdana Menteri di Parlimen. Setelah diberi penerangan mengenai sukuk ini, kami berpuas hati dan mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri pada waktu itu, yaitu Muhyiddin Yassin. Semasa dalam penerangan, yang amat berhormat Perdana Menteri berkali-kali bercakap, ingat, ini bukan percuma, kena bayar balik. Sehinggalah semasa bersalam hendak pulang pun, Perdana Menteri masih mengulangi ayat, ingat, ini kena bayar balik. Setelah diberi penerangan mengenai sukuk ini, kami berpuas hati dan mengucapkan jutaan ribuan terima kasih, kata beliau. Setelah keuangan dapat dari bank-bank, Felda telah membayar segala hutang-hutangnya, termasuk untuk Felda memberi saham-saham FGV, yang mana sekarang Felda menguasai sebanyak 82%.
Sama ada kerajaan sudah memeterai perjanjian dengan Felda, bagaimana suku kini harus dibayar itu kita tidak dimaklumkan, dan sehingga habis tahun 2022 masih ibarat menunggu buah yang tak gugur. Apabila kerajaan perpaduan mengambil alih tampuk pemerintahan negara yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, beliau telah menyemak perkara ini bersama Kementerian Kewangan. Pada hujung bulan Jun 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menandatangani satu jaminan dari kerajaan untuk merealisasikan dari perjanjian terdahulu, yang mana kerajaan bersetuju untuk membantu Felda sebanyak RM1 bilion setahun untuk membayar pokok pinjaman Felda melalui sukuk RM9.9 bilion. Apabila ini berlaku, Felda menarik nafas lega. Felda hanya perlu mendapatkan lain-lain sumber pendapatan yang salah satunya dari FGV LLA, kilang dan sebagainya yang mendapat pendapatan RM1 bilion lebih. Dengan pendapatan ini, Felda boleh membayar gaji kaki tangan, faedah bank, pendahuluan tanam semula peneroka, pendahuluan baja, sara hidup dan lain aktiviti yang membabitkan kebajikan peneroka. Mungkin dalam masa 8 tahun, Felda boleh berjalan seperti biasa dan kembali ke landasan asal penumbuhannya. Semasa majlis sambutan Hari Peneroka Felda pada 7 hari bulan Julai yang lepas, Perdana Menteri telah pun meluluskan beberapa peruntukan untuk kesejahteraan peneroka dan Felda. Bantuan kerajaan RM1 bilion setahun untuk membayar hutang sukuk kepada bank pokok sahaja. Ia meringankan beban Felda, dan Felda akan menggunakan pendapatan lain untuk kos seperti kos operasi Felda termasuk kebajikan peneroka. Perdana Menteri telah meluluskan peruntukan tambahan untuk menyediakan pemasangan lampu-lampu jalan di kesemua kawasan rancangan Felda yang membabitkan 37.012 lampu jalan dengan bayaran-bayaran bil bulanannya ditanggung oleh kerajaan melalui kementerian terbabit. Saudara-saudara sekalian, apa yang amat menarik sekali ialah apabila Ketua Peneroka Kebangsaan Felda ini melihat ini adalah satu kesungguhan kerajaan perpaduan dan madani untuk membantu Felda dan peneroka. Saya menyambut baik atas usaha ini dan mendoakan semoga Allah permudahkan segalanya, kata beliau. Memetik kata-kata pengerusi Felda yang baru, Datuk Seri Ahmad Sabri Cek, kita ini ibarat 3 tiang tunku yang berdiri tegak, teguh dan menerima kawah besar yang berada di atas kita. 3 tiang itu peneroka, Felda dan kerajaan. Jika salah satu tiang patah, rebahlah kawah di bumi, kata beliau. Peneroka, Felda dan kerajaan berpisah tiada. Kalau Felda tidak bernafas, peneroka tidak bernapas, tak kiralah kerajaan manapun. Felda adalah lubuk tamadun Melayu, sewajibnya dibantu bila berlaku kesusahan. Saya menyeru kepada semua peneroka dan warganya terus memandang ke hadapan untuk terus kita maju dan berjaya dalam keberkatan, kata beliau. Penulis adalah Ketua Peneroka Kebangsaan Felda. Sekian dulu untuk kali ini, share video ini, baru kita tahu rupa-rupanya ini yang berlaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini satu pendedahan di mahkamah melibatkan Muhyiddin Yassin benar-benar mengejutkan kita. Ini tentang 4 pertuduhan salah guna kuasa Muhyiddin